Assalamualaikum. Jadi saya akan kongsi perbincangan di kelas untuk minggu ni. Jadi ini adalah hasil perbincangan. Kita bincang sampai nombor 5B. Okay. So saya akan try sekali lagi. Jadi murid yang mai minggu ni dan murid yang tak mai boleh tengok sebagai ulang kaji. Okay. Untuk kuasa 3, kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 2. Perkara pertama yang saya nak awak faham, kuasa ni sebenarnya adalah darab nombor yang sama 2 kali. Kalau kuasa 3, 3 kali. Okey, itu nota yang pertama. Punca kuasa 2 pula, dia adalah sifat yang berlawanan. Sifat lawan ataupun kata mudah kita buat terbalik saja. Sebagai contoh hak mudah, kita ambil nombor 5 kuasa 2 adalah 5 darab 5. Dapat jawapan 25. Manakala 5 kuasa 3 adalah darab nombor yang sama 3 kali. So dapat jawapan 125. Okey. Punca kuasa 2, punca kuasa 3, simbol dia adalah begini. Okey, ini punca kuasa 2. Tu simbol dia. Dia akan tulis punca kuasa 2 25. Dia ambil ujung ni, hak terbalik. Jadi dia akan dapat punca kuasa 5 darab 5 sama dengan punca kuasa 5 kuasa 2. Dan bila kita potong nombor ni, kita akan dapat 5. Jadi punca kuasa 2 untuk 25 adalah 5. Dia terbalik saja dengan hak atas tu. Dia terbalik di sini. Manakala hak bawah ni pula, simbol punca kuasa 3 dia ada tulis nombor 3 tepi ni. Okey, sila cari punca kuasa 3 125. Dia sebenarnya adalah punca kuasa 3 5 darab 5 darab 5 sama dengan punca kuasa 3 5 kuasa 2. Jadi sama dengan bila kita potong, bukan 5 kuasa 2, 5 kuasa 3 ni. Jadi bila kita potong 3 dengan 3, so kita akan dapat 5. Okey, jadi dia sama saja, dia terbalik saja. Okey, itu yang pertama dan yang kedua nota. Seterusnya yang ketiga adalah istilah untuk kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna, satu lagi adalah kuasa 3 sempurna. Benda ni diberikan untuk nombor hasil kuasa 2, nombor hasil kuasa 3. Kalau kita ingat, sifar sekolah rendah dulu, 1, 2, 3 sampai 12. Darab dengan sifar berapa? Sifar 2 darab dengan 2, sifar 3 darab sifar 3. Jadi untuk bab ni, dia adalah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 3 kuasa 2, dan yang terakhir 12 kuasa 2. Jadi 1 kuasa 2, 1 darab 1, 1. 2 kuasa 2, 2 darab 2, 4. 3 kuasa 2, 3 darab 3, 9. 12 kuasa 2, 12 darab 12, 144. Jadi nombor dekat tepi ni, kita panggil dia sebagai kuasa 2 sempurna. Manakala untuk kuasa 3, 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3 dan seterusnya ni. 1 kuasa 3, 1 darab 1 darab 1, 1. 2 kuasa 3, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 3 kuasa 3, 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Dan seterusnya ni. Ini kita panggil sebagai kuasa 3 sempurna. Tapi untuk soalan yang pertama, dia suruh bulatkan kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna, dia hadir, lawan dia adalah punca kuasa 2. Jadi saya suruh murid tekan kalkulator. Awak akan jumpa simbol macam ni dalam kalkulator awak. Tekan simbol tu dah tekan nombor. So bila awak tekan punca kuasa 2 22, awak akan dapat nombor perpuluhan 4.9. Punca kuasa 2 25 dapat 5. Punca kuasa 2 36 dapat 6. Punca kuasa 2 40 kita dapat 6.78. Punca kuasa 2 53 kita dapat 7.28. Daripada aktiviti sebelah ni, sebelah kiri ni, kita dapati nombor kuasa 2 sempurna dia tak ada nombor perpuluhan. Jadi apakah jawapan dia?
So jawapan dia adalah 5 dengan nil sahaja. Sebab itu adalah nombor genap, nombor bulat. Tak ada perpuluhan. Hak lain semua ada perpuluhan. Bermakna hak lain bukan punca kuasa 2 sempurna. Okey. Seterusnya soalan B. Tentukan sama ada 1, 2, 5 ialah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Okey, kuasa 3 sempurna ataupun bukan. So kuasa 3 lawan dia adalah punca kuasa 3. So tekan kalkulator, awak kena tekan shift dekat kiri atas sekali. Kemudian tukar simbol yang sama, simbol kuasa 2, simbol punca kuasa 2. Dia akan keluar punca kuasa 3 dalam kalkulator. Lepas tu awak tekan nombor 1, tekan nombor 2, tekan nombor 5 dan tekan tanda sama dengan. Jadi kita akan dapat punca kuasa 3 1, 2, 5 adalah 5. So adakah dia punca kuasa 3 sempurna? Adakah dia kuasa 3 sempurna? Jawapan dia ya. Seterusnya untuk soalan nombor 2, dia nak test basic kita. Basic yang sama yang saya terangkan dekat atas. 20 kuasa 2, apabila dia kuasa 2, dia adalah nombor darab nombor yang sama. So ada 2 petak, bermakna 20 darab 20. 8 kuasa 3, kuasa 3 tu maksudnya darab nombor yang sama 3 kali. So 8 darab 8 darab 8. Okey, selesai. Right. D, lengkapkan setiap yang berikut. Soalan dia adalah punca kuasa 2 nebelah. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 4. Okey. Jadi punca kuasa 2 nebelah sebenarnya adalah 4 darab 4. Benda ni sama dengan hak saya tunjuk dekat atas sebelah kanan ni. Benda yang sama je. Okey, cuma kita tolong tulis balik. Ni, hak saya highlight ni. Hak ni dengan hak ni adalah benda yang sama. Okey. Okey, jadi awak dah selesai TP1, TP2. Kita pergi soalan 3 untuk TP3. So ini ada nota sedikit. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Apabila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya dia tak say jawapan direct. Awak kena buat jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Itu maksudnya. Okey. Jadi nota untuk awak ingat, kalau ada soalan macam ni keluar, 2 kuasa 2 2/3 kurangnya kuasa 2. Kuasa 2 ni kita akan buat kepada 2 dan kepada 3. So kita akan dapat 2 kuasa 2, 3 kuasa 3. Kemudian barulah awak tekan kalkulator, awak akan dapat 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9. Okey, itu nota. Kalau keluar lagi soalan lepas ni ada kurangnya, maknanya setiap nombor tu mesti dikuasakan 2. Okey. Seterusnya adalah punca kuasa 3 2 1 ni. Kita tiru macam contoh D tu. Maknanya kita buat dahulu punca kuasa 3. Tekan kalkulator, shift simbol kuasa 2 2 1 ni. Jawapan dia adalah ni. Jadi kita tulis ni darab ni darab ni. Sebab dia kuasa 3, punca kuasa 3 maknanya kuasa 3. So 3 kali. Tekan sekali lagi ataupun tulis sekali lagi. Ni darab ni darab ni adalah ni kuasa 3. So kita potong, kita dapat ni. Right? Jelas setakat ni? Kalau ada masalah nanti awak boleh tanya dalam grup Telegram. Okey. Untuk 3P1, cari nilai 5.3, punca kuasa 2 5.3 dengan menggunakan kalkulator. Ni mudahlah. Ni maknanya dia nak apa direct. So tekan punca kuasa 2 5.3. Kita akan dapat 2.302172887. Biasanya dalam matematik kita akan bagi 2 ataupun 4 tempat perpuluhan. Kalau dia tak bagi tahu, cukup sekadar kita bagi 4. So bundarkan 7 ni ke sana. Jadi 1 akan jadi 2. So jawapan dia 2.3022. So tu jawapan dia. Right. Untuk soalan nombor 2, hitung punca kuasa 3 negatif 27
tolak 0.4 kuasa 2. So tip saya, awak selesaikan satu persatu. Selesaikan ni dulu. Jadi tekan kalkulator, shift punca kuasa 2 negatif 27, awak akan dapat negatif 3. Tolak, selesaikan ni pula ke sana. Jadi awak akan dapat 0.4 kuasa 2 sama dengan 0.1 ni. Okey, tekan sekali lagi soalan. Negatif 3 tolak 0.1 ni, jawapan dia negatif 31.1 ni. Okey. Untuk soalan macam ni awak buat satu persatu, tapi dalam periksa tak perlulah awak nak lukis anak panah ni. Ini sekadar untuk kefahaman awak. Right? Soalan nombor 4. Soalan nombor 4, saya lebih suka murid untuk melukis supaya awak nampak. Luas segi 4 sama. So luas segi 4 sama, sisi dia adalah sama. Luas dia adalah 324 cm luas. Cari perimeter. Cari perimeter dalam cm segi 4 sama itu. So 324 adalah luas. Luas, kalau kita ingat rumus, adalah panjang darab lebar. Lalu ni panjang dengan panjang dia dengan lebar dia adalah sama. So umpama panjang darab panjang, umpama panjang kuasa 2. Jadi kalau panjang kuasa 2 adalah 324, berapa sisi dia? Jadi kita lawan dia dengan punca kuasa 2. Jadi sisi sama dengan punca kuasa 2 324. So tekan kalkulator, kita akan dapat 18 cm. Setiap sisi 18 cm. Dia minta cari perimeter, maka kita tulis perimeter sama dengan atas tambah kanan tambah bawah tambah kiri. So 18 darab 4, kita akan dapat 72 cm. So tu jawapan dia. Right? B, jumlah luas permukaan bagi sebuah kubus ialah 1014. Jumlah luas permukaan bagi sebuah kubus. Okey, yang ni saya dah tersilap sikit dalam kelas. Saya buat perasan. Kubus, sisi dia sama. Jumlah luas bermakna atas, kanan, kiri, bawah, depan dan belakang. So ada berapa permukaan? Ada 6 permukaan. 6 permukaan ni, 6 permukaan adalah 1014. Jadi kalau satu permukaan 1014 bahagi 6. So kita dapat 1/9. Okey. 1/9 cm kuasa 2 mewakili satu permukaan. Permukaan tu sama dengan soalan nombor 4A, dia adalah panjang kuasa 2. So sisi dia adalah punca kuasa 2 1/9. Kita dapat 13 cm. Okey. Sisi dia 13 cm. Lalu ni dia nak isi padu. Isi padu, rumus yang sama semasa sekolah dah adalah panjang darab lebar darab tinggi. Oleh sebab panjang, lebar, tinggi itu sama saja, so dia adalah panjang darab panjang darab panjang. Dia adalah panjang kuasa 2. So panjang kita lah ni 13 cm. Jadi isi padu dia adalah 13 kuasa 3. So tekan kalkulator, 13 kuasa 3 adalah 2197 cm padu. Okey, untuk soalan ni murid hak mari minggu ni kena highlight balik sebab saya ada tersilap, saya tertinggal perkataan jumlah. Okey, so pengiraan hak dalam kelas tu ada kesilapan sikit. Kita ikut hak dalam video ni. Nombor 5, JC telah menggunakan setin cat untuk mengecat satu permukaan dinding yang berbentuk segi 4 sama. Satu permukaan dinding berbentuk segi 4 sama. Setin cat meliputi 50 meter persegi seluruh permukaan dinding tu. Okay, 50 meter persegi. Anggarkan panjang sisi permukaan dinding itu. So dia adalah segi 4 sama.
Panjang dengan lebar adalah sama, kuasa 2. So nak lawan dia, kita kena cari punca kuasa 2, 50. So punca kuasa 2 50, tekan kalkulator, kita akan dapat 7.07100.7812. Kita cuba bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan. So nil akan tambah 1. Jadi kita akan dapat 7.0711 meter panjang sisi dia. Right? 5B, isi padu segumpal tanah liat, ada segumpal tanah liat adalah 854 cm padu. Erin menggunakan semua tanah liat itu untuk membentuk sebuah cube besar dan sebuah cube kecil. Okey. Dia ambil untuk cube besar dan dia ambil satu lagi selebihnya tu untuk cube kecil. Panjang sisi cube besar itu ialah 9 cm. Panjang sisi 9 cm. Tu berapa isi padu dia? Jadi isi padu dia, isi padu besar sama dengan panjang darab panjang darab panjang. So panjang kuasa 3 sebab dia adalah sama. So sisi dia adalah 9 kuasa 3, tekan kalkulator, 729 cm padu. Okey, berapa baki dia? So baki dia, baki tanah liat sama dengan 854 hak asal tolak 729. So kita akan dapat 125 cm padu. Jadi sisi untuk cube kecil sama dengan punca kuasa 3 125. Kenapa punca kuasa 3? Sebab dia adalah isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. So darab 3 kali, lawan dia adalah punca kuasa 3. Jadi bila kita tekan kalkulator, shift kuasa 2, kita akan keluar dapat punca kuasa 3, 125 tekan sama dengan, so jawapan dia adalah 5 cm. Right? So itulah perbincangan kita semalam. Nombor 9, A dengan B, awak boleh bincang, boleh cuba buat, nanti kita akan bincang kalau ada masa. Alright? Terima kasih.